المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pengajian malam ini dalam kitab Amalan Wirid Hajatan dan Huraiannya, muka surat 28. Nombor 6, Fatihah dijawab secara langsung. Tajuk yang ke-6, Fatihah dijawab secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Inna nakuna khalfal imami faqala iqra' biha fi nafsik fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamidani 'abdi وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله آثر علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Kita hayati bacaan suratul Fatihah kerana ia merupakan ummul kitab, induk kitab, yaitu Al-Quran. Ibu Quran ialah suratul Fatihah. Ia juga namanya Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang. Sab'ul Masani, daripada Bismillah sampai Waladhdallin ada 7 ayat diulang-ulang bacaannya dalam sembahyang. Dia juga namanya ayat ruqyah, iaitu jambi. Kalau kita mengubat orang sakit, boleh jambi dengan suratul Fatihah. Kita huraikan maksud hadis yang dimaksudkan bacaan Fatihah dijawab oleh Allah secara langsung. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, inna nakuna khalfal imam, sampai habis. Kami berada di belakang imam, yang sembahyang. Imam berkata, engkau bacalah Fatihah di dalam hatimu, kerana sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berkata Allah azza wa jalla, aku bahagikan bacaan Fatihah dalam sembahyang kepada 2 bahagian, iaitu antara aku dan hamba-Ku. Fatihah dibagi 2, yang terbagi kepada 2, iaitu antara aku, yakni Allah, dan hamba-Ku, iaitu kita. Dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta. Yang kita minta dalam Fatihah itu ialah ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan nombor 1, permintaan yang paling penting. Maksudnya, tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan lurus, jalan Islam. Tunjukkan aku cara hidup Islam. Tunjukkan aku dalam kehidupan ini mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan sempurnanya, dengan lengkapnya. Itu maksud Islam di situ. Itu cara hidup kita, dari percakapan kita,
kerja-kerja kita, makan minum kita seluruhannya ikut Islam, iaitu mustaqim. Kan penting ini namanya. Dalam kita bekerja, dalam kita bercakap, berhubung, bermasyarakat, itu semuanya ikut cara Islam. Sebab itu minta dalam sembahyang, tunjukkan aku jalan lurus. Apabila kita hidup ni jalan lurus mengikut cara Islam, ada kaitannya nanti bila kita sudah mati akan meniti jabatan lurus. Lurus tak hidup kita dalam dunia? Betul tak hidup kita dalam dunia? Ikut Islam tak hidup kita dalam dunia? Kalau ikut, waktu kita meniti jabatan lurus, lepas. Dia bergantung kepada kehidupan kita dalam dunia, mengamalkan ajaran ihdinas siratal mustaqim. Jadi di sini kita nak fahami betul-betul dalam Fatihah tu, supaya kita hidup ikut cara Islam. Kalau kita tak menghayati, kita baca Fatihah dalam sembahyang, tapi lepas sembahyang hidupnya tak lurus. Cara hidupnya putar belit, menipu, bohong dan sebagainya. Tak takut kepada Allah. Itu namanya permintaan itu antara aku dan hamba-Ku. Apabila hamba-Ku berkata Alhamdulillahirabbil alamin, sebagai tanda kita syukur kepada Allah di atas nikmat yang dikurniakan kepada kita, maka Alhamdulillahirabbil alamin, puji kepada Allah. Allah menjawab, hamba-Ku memujiku. Tuhan jawab, yang kita memuji Allah, tanda syukur kepada Allah. Dan apabila kita syukur kepada Allah, itu sebagai mengikat nikmat yang Tuhan berikan kita itu dengan kalimah Alhamdulillah. Hamba ini tahu maknanya, nikmat yang aku beri kepada dia itu disyukur, Alhamdulillah. Maka Tuhan akan selamatkan nikmat, akan dijaga nikmat, akan ditambah nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hamdalah adalah maknanya kalimah tauhid, yang kita itu bersyukur, memuji kepada Allah dengan lidah Alhamdulillah. Diterima oleh Allah. Allah menjawab, hamba-Ku memuji aku. Kalau kita dipuji Tuhan, artinya bahagialah, maknanya diterima kita, dipuji. Kita dapat pujian manusia, jangan suka sangat. Tapi pujian Allah lah yang kita nak syukur betul. Allah, hamba-Ku memujiku. Tuhan mengakui yang kita puji Allah. Apabila hamba-Ku berkata Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, hamba-Ku telah menyanjungku. Memuji maknanya Ar-Rahman, menyanjung, memuji, pemurah Allah Ta'ala. Kita menyanjung yang Tuhan itu Maha Pemurah, mengakui segala-galanya adalah pemberian daripada Allah. Dan apabila hamba-Ku berkata Malik Yaumiddin, ini kena cermat membaca Malik. Kadang-kadang orang tak sedar tau, dibaca Malik Yaumiddin. Malik salah, tak ada sabdu di situ. Sudah makna lain maknanya. Sudah jadi jin maknanya. Jangan main. Malik Yaumiddin sudah jadi jin. Malik Yaumiddin, ringan saja. Malik Yaumiddin. Tak sadar ni orang-orang baca kadang Malik Yaumiddin disabtukan pada lam. Tak boleh. Cermat ini tuan-tuan, lari maknanya ya. Ini sangat besar faedah bacaan suratul Fatihah. Satu dunia ni orang tahu, alhamdulillah. Amin. Sampai England, ya, Australia ni sampai ni.
Sampai sana. Maliki yaumiddin, ya, ringan saja. Maknanya Allah yang menguasai hari pembalasan, hari akhirat. Nabi kata kalau kau baca Maliki yaumiddin, hati kau adalah berkata, ufawidu amri ilallah. Aku serahkan urusan aku kepada Allah dalam hati. Kerana waktu ini kita sedang disoal di hadapan Allah. Malik Yaumiddin, sedang dihisap, sedang dikira. Tuhan yang menguasai hari hisap, hari kira-kira, hari akhirat, Yaumiddin. Sedang dihitung kita. Malaikat-malaikat berdiri, berbaris-baris, tak bercakap. Ini yang kita rasa gerun takut disoal ni di hadapan Allah. Malik Yaumiddin, kita besar takut aku. Dihisap, disoal, hari pembalasan namanya. Waktu kita baca Malik Yaumiddin, minta dalam hati mudah-mudahan dimasukkan surga tanpa hisap. Mudah-mudahan dapat menarik orang lain 70,000 orang. Tapi kita niat masuk surga tanpa hisap tu jangan angan-angan saja. Mesti kerja keras. Jadi maknanya Malik Yaumiddin menyuruh kita kerja keras dalam dakwah, dalam ibadah, dalam jihad, dalam perjuangan, dalam derma. Apa saja. Sungguh-sungguh. Niatnya nak masuk surga tanpa hisap. Tak payah dikira-kira lagi. Biar hisap, dah halal jannah biar hisap. Masuk surga tanpa hisap. Naklah kita berkorban, berjuang. Ini bulan-bulan mulia, bulan Muharram ni. Baca Bismillahirrahmanirrahim banyak-banyak. Dalam satu kitab, dia punya tiket masuk surga tu ada kasih kad Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam kitab sebut. Dia dapat Bismillah masuk surga. Dia ada kad dia tu. Amalan kita jadi cakra padat. Dalam dunia pun ada cakra padat. Sana lebih-lebih lagi canggih lagi. Dunia tuan-tuan kata canggih, sana lagi canggih. Di hari akhirat amalan kita semua masuk dekat situ. Dibentang semua tu. Di Malik Yaumiddin, kena rasakan kita sedang disoal di padang mahsyar di hadapan Allah satu persatu. Siapa yang disoal dengan detail akan masuk neraka. Detail satu persatu. Siapa yang disoal lebih kurang masuk surga. Siapa yang mudah perkiraannya masuk surga. Siapa yang detail satu persatu tak lepas. Detail masuk neraka lah. Jadi supaya kita mudah dikira pada hari akhirat nanti, iaitu kita kena mudah dengan Tuhan. Dalam amal ibadat kita, kita kena mudah lebih kurang. Maknanya jangan berkira-kira sangat di dalam soal kita buat baik dengan manusia. Lebih-lebih pun tak apa. Amalkan satu je. Kalau tuan-tuan makan dekat kedai, suruh kira berapa? RM9.5 je. Kasih RM10. Jangan balik bawa balik 50 sen, jangan. Amalkan ini. Amalkan ini. Apa yang kita beri, jangan minta balik. Tapi kalau banyak sangat, minta balik lah. Contohnya RM19, kasih 20. Gitu. Amalkan, insya-Allah. Tuhan akan mudah. Siapa yang memudahkan urusan di dalam dunia, Tuhan akan mudahkan urusan akhirat. Saya beri contoh satu je. Yang lain-lain buatlah. Mudahkan. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan payahkan. Hubungan dengan manusia jangan payah-payahkan. Doanya Allahumma yassir wa la tu'assir. Fa inna taysru kullu asir 'alaika yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Fa inna taysru kullu asir 'alaika yasir. Rabbi tammim bil khair. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dia minta apa? Mudahkan, jangan payahkan. Supaya urusan kita dalam dunia ini semua mudah. Baca Allahumma yassir.
Yang penting bila kita nak mati tu nyawa kita mudah keluar daripada badan. Ya Allah mudahkan. Kita hari-hari minta mudahkan. Nanti nyawa kita keluar mudah saja. Boleh baca, boleh mengucap la ilaha illallah, mudah keluar. Dan juga di padang mahsyar ini dikira oleh Allah secara mudah saja. Mudah. Itulah pasal mudah ni. Jadi kita kena mudahkan urusan-urusan kita sama manusia sehingga manusia itu rasa senang. Jadi menyenangkan hati manusia, Allah menyenangkan kita. Menyusahkan manusia, Allah susahkan kita. Daripada Malik Yaumiddin sangat penting ini, pasal ni ada kaitan di padang mahsyar ini. Kemudian itu apa tadi, kat mana tadi tu? Malik Yaumiddin. Hamba-Ku memuliakan aku. Dan apabila hamba-Ku berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini separuh untukku dan separuh lagi untuk hamba-Ku. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami sembah, kepada Engkau kami minta tolong. Kalau kita sembahyang sendiri dalam bahasa Arab pun, kepada Engkau kami sembah, kepada Engkau kami minta tolong. Patutnya kepada Engkau aku sembah, kepada Engkau aku minta tolong. Tak, nasta'in, nun juga. Ini menunjukkan kita suruh sembahyang berjemaah. Maksud dia tu, kepada Engkau kami sembah, kepada Engkau kami minta tolong. Supaya kita sembahyang berjamaah. Allazi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah menjawab, semuanya untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang minta. Bila kita baca penghabisan tu, semuanya untuk hamba-Ku. Sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya untuk kita. Tuhan memberi semuanya untuk kita, semuanya untuk hamba-Ku. Itu semua, pertama sekali, kalau tuan-tuan fikirlah, semuanya untuk hamba-Ku. Mata azan dulu, nanti kita huraikan semuanya untuk hamba-Ku. Azan dulu, nanti kita terangkan. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل آت محمد وسلم وبارك وسلم. Sambung sikit lagi pada huraian ini semuanya untuk hamba-Ku. Semuanya untuk hamba-Ku. Semua untuk kita, untuk hamba Allah. Apa maksudnya di sini? Pertama, nikmat-nikmat yang Tuhan berikan kepada kita tu, kita akui nikmat. Semuanya untuk hamba-Ku. Nikmat yang paling utama sekali dengan sebab kita taat melakukan ibadat kepada Allah. Allah Ta'ala memberikan kepada kita hatinya cenderung dengan amal ibadat. Itu satu kurniaan untuk hamba-Ku. Kerana kita taat. Allah Ta'ala memberi kepada kita nur, hidayah, taufik dan makrifat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk hamba-Ku. Dan Allah Ta'ala merasakan kita rasa zikir tu lazat, nikmat, sedap. Itu untuk hamba-Ku, supaya dia mendekatkan diri kepada-Ku. Dia suka duduk berhalwat, bersendirian, berzikir kepada. Ini kurniaan Allah yang diberikan pada hamba-Nya. Yang kedua, semuanya untuk hamba-Ku. Matahari pertama sekali memberi zat kepada manusia dan juga memberi zat kepada pokok-pokok, yang mana kalau kita lihat pokok itu condong pada matahari. Dia ada tarikan matahari untuk kita. Orang yang tak faham akidah, dia kata matahari itu Tuhan, disembah matahari. Kerana apa? Kerana matahari itu menyedot uap air laut, masin naik ke atas jadi awan. Berkumpul awan tu dekat langit, sudah banyak jatuh ke bumi, iaitu hujan, menyiram pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan dan juga rumput rampai. Tumbuhan yang penting ialah rumput dimakan oleh binatang, kerbau, lembu, kambing. Kemudian binatang ini jadi daging, jadi susu. Kita makan daging, kita minum susu. Susu lembu, susu kambing. Kambing grill, sedap tu. Dari mana kambing susu ni? Daging kambing, susu kambing, daging lembu, susu lembu dari mana? Matahari. Matahari dia sedot air. Air turun ke bumi, siram rumput. Kalau tak ada air, mati. Jadi daripada mana? Matahari. Itu untuk siapa? Untuk manusia. Apakah kau tak perhatikan air yang kau minum? Dalam suratul Waqiah, apakah kau tak afara'aitumul ma tashrabun antum anzaltum minal muzni am nahnul munzilun law nasau janu ujajan falawla tashkurun? Tak kau perhatikan air yang turun dari langit itu? Bagaimana kalau aku turunkan masin? Pasal apa Tuhan kata kalau masin? Pasal disedot dari air masin, air laut masin, turunnya tawar. Kau tak fikir?
Jadi banyaklah nikmat Tuhan beri. Begitu juga bulan untuk manusia, bintang untuk manusia, gunung ganang untuk pasak bumi supaya jangan bergegar dunia ini, pokok-pokok untuk manusia, semua untuk manusia. Dasar-dasar di laut, ikan, logam-logam, minyak, semua untuk manusia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka tu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka ialah para nabi kepada mereka, para sahabat zaman Nabi, orang-orang yang beriman. Tu nikmat tu, nikmat Islam tu Tuhan beri tu pada para sahabat, pada Nabi. Tu nikmat. Sampai sekarang kita dapat nikmat Islam. Kita mohon tu. Jalan yang telah Kau beri nikmat kepada Nabi, para sahabat itu, Kau berilah pada kami, ya Allah. Bukan jalan yang Kau murkai dan bukan jalan yang sesat. Jalan yang dimurkai orang Yahudi, jalan yang sesat orang Kristian sesat. Kerana dia mengatakan Tuhan tiga. Kalau Tuhan tiga, maknanya Tuhan berkehendakkan kepada bantuan. Kalau Tuhan ada anak, maknanya Tuhan lemah. Seperti manusia juga, dia berkehendak kepada anak kerana dia lemah. Kalau macam ini, Tuhan ada anak, maknanya dia memerlukan bantuan. Maha suci Tuhan ada anak. Dan kalau dikatakan Isa sebagai Tuhan, Isa mati, macam mana anaknya mati? Itu anak Tuhan tu. Jadi Trinity itu tidak diterima dalam Islam, ya. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di dalam bacaan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Supaya kita maknanya memperhatikan ada tiga di situ. Islam, Yahudi, Kristian. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Islam. Jalan yang telah Kau beri nikmat kepada orang Islam, iaitu para nabi dan para sahabat Nabi. Yang kedua, maghdub, orang Yahudi. Yang ketiga, dalin, orang Nasrani. Disebut apa? Islam, Yahudi, Nasrani. Ada tiga agama besar dalam dunia. Dalam Fatihah, Islam, Yahudi, Kristian. Yang diterima ialah Islam. Jadi agama yang diterima ialah Islam, yang diredai, yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutlah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasula. Tiga kali petang Allah redha, Allah sayang pada kita. Kita baca amalan ini, Tuhan redha, Tuhan sayang, Tuhan kasih. Jadi begitulah ceramah ringkas kita malam ini. Kalau ada pertanyaan sila. Kalau ada pertanyaan. Ya, Amel. Dalam surah Waqiah ayat akhir, tasbih yang terbaik Ustaz untuk kita amalkan. Pasal bismi rabbikal itu. Jadi untuk yang biasa kita amalkan yang terbaik. Ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ayat surah Waqiah. Kerana Allah Ta'ala telah menyebutkan nikmat-nikmat dalam suratul Waqiah tu, ditutup dengan kalimah sucikanlah Tuhanmu yang agung. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, sucikan. Di sini maksudnya ialah bacaan dalam rukuk. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sucikan Tuhanmu yang agung. Itu makna Subhana rabbiyal azim. Nak tambah bihamdi boleh.
Tak tambah pun tak apa. Tak baca pun tak apa. Pasal dia sunat rokok. Tapi bacalah biasa subhan rabbil azim wa hamdih biasa. Kalau subhan rabbil azim ikut ayat Quran. Fasabbih bismi rabbikal azim. Mazhab Maliki pun terkait subhan rabbil azim. Subhan rabbil azim. Mazhab Syafi'i je tambah wa bihamdi. Syafi'i wa bihamdi. Jadi bacaan-bacaan yang lain daripada di luar sembahyang, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih 100 kali, dihapuskan dosanya walau macam buih. Senang aja. Lidahnya ringan tapi timbangannya berat. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanal azim, itu memberatkan timbangan. Subhanallah bihamdih saja lain. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, itu lain. Hafifataini, sakilani fil mizan. Dua kalimah yang ringan dekat lidah tapi berat pada timbangan. Iaitu subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Semoga lain-lain pertanyaan kalau ada. Dalam sembahyang baca Fatihah disambung. Ketika Tuhan jawab juga. Oh. Baca Fatihah sambung. Adakah Tuhan jawab? Jawabannya jawab juga. Jawab juga. Pasal Imam Muqah pun kalau sementara disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sambung. Boleh. Tuhan jawab juga. Tapi kalau laju sangat salah tajwid dia tak jawab. Mesti betul tajwidnya. Kalau salah dimurkai Allah. Allah tak suka. Jadi Malik tu. Sini pengajarannya walaupun senang tapi kadang-kadang dia tak cermat, sudah disabdukan pada kaf. Tak boleh. Malik disabdu. Tak boleh, tak ada sabdu. Maliki yaumiddin saja. Itu memberi manfaat. Lain-lain pertanyaan. Kalau Fatihah kamu sudah berkata jangan dalam sifat ataupun dalam hati. Bagaimana cara nak kena nak baca? Ada sekali baca 70 kali atau baca 7 kali, 70 kali pada akhir itu. Macam mana kena nak baca? Dengan dalam hati dengan surah Fatihah. Jadi kalau nak jadikan amalan, bolehlah baca sampai 40 kali untuk ubat, untuk jampi. Sebab namanya ruqyah. Ruqyah. Fatihah tu ruqyah, jampi. Ialah bacaan dibaca sampai 40 kali untuk ubat. Niatnya untuk ubat. 70 kali itu yang 70 kali pun boleh. Boleh. kurang 40 kali. Ya, lain-lain. Ya, bagaimana Ustaz kalau macam ada setengah-setengah lahjah bacaan Arab tu, huruf qaf tu dia punya bunyi jadi macam bunyi ga, kan? Macam dia baca ihdinas siratal mustaqim. Qaf tu tak jadi macam qaf betul. Tapi bunyi tu macam mana ikut lahjah dia lah. Jadi bunyi qaf dia macam ga. Itu macam mana dia punya gaya bacaan? Mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada yang baca yaum, ada yang baca yaum. Ada yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ataupun kana nasta'in. Tebalkan ain tu. Ihdinas siratal mustaqim bukan jadi qim, jadi gim. Gim ni lahjah. Macam mana cara bacaan tu? Adakah diperbolehkan ataupun Adalah kalau dia apa qiraat sab'ah, bacaan 7, dia ada 7 bacaan lahjah. 7 lahjah, 7 maknanya bunyi yang tak sama antara satu dialek. Ini disebabkan kerana dia
Quran ni dari satu negara tak sama. Diperbolehkan ada 7 bacaan, qiraah sab'ah namanya. Macam juga kita orang Melayu dekat Malaysia ni macam-macam dia punya lahjah. Johor lain, Terengganu lain, Kedah lain. So Quran pun macam tu juga. Daripada cakap jadi goyak kan jauh. Okay. Oh, cakap goyak. Mu goyak apa? Demikianlah ya, insya-Allah memberi manfaat. Ya, sambung. Adakah dalam selain dalam sembahyang Allah jawab juga contoh dalam diri kita juga macam Fatihah. Di situ di luar sembahyang. Jadi dekat sini ini disebut dekat cerita ini masa sembahyang. Kalau di luar wallahu alam kita tak tahu. Yang pastinya dekat sembahyang, dekat hadis ni. Kami berada di belakang imam, engkau bacalah Fatihah, baca Fatihah. Pada masa imam lah Tuhan jawab masa sembahyang lah. InsyaAllah memberi manfaat ya kepada kita. Kita jumpa lagi hari Sabtu minggu pertama. InsyaAllah ada. Hari Rabu minggu yang 31 Ogos. Bukan minggu kelima dia punya cara cakapnya. Hari Rabu yang kelima namanya. Bukan tak ada sebulan 5 minggu, tak ada. Sebulan 4 minggu. Tapi kalau jumpa Rabu 5 kali namanya Rabu yang kelima. Tak boleh kata minggu kelima. Mana ada minggu kelima? Jadi tengokkan hari Rabu tu kadang ada 5, ada Rabu yang kelima. Tapi itulah takut kena kidnap dulu Saya dah batalkan apa nama Baik Pagi. Saya akan pergi sini 31 Ogos. 31 Ogos. Itu hari Merdeka betul tu. Saya ingat boleh kita sembahyang hajat, doa untuk keselamatan hari Merdeka ya, doa. Ya, kita kelas-kelas juga, pengajian punya juga, tapi kita ada doa khas untuk keselamatan, untuk kemerdekaan lah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba, min da'watin la yustajabu laha. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwir al-ardha bi nuri syamsika abadan abada. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.